Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Azwan bin Uyub, pemegang nombor metrik 23BI 01003P. Pada hari ini ingin membicarakan berkenaan dengan topik 8, iaitu keperluan tanggungjawab sosial dan kesukarelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaini Ashrafi Hamdan, pemegang kad metrik 23BS020001P. Untuk tanggungjawab sosial ini, kita akan sentuh kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah definisi tanggungjawab sosial itu sendiri. Yang kedua adalah kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial, manakala yang terakhir adalah tanggungjawab sosial dalam dan di luar negara. Manakala untuk bab kesukarelawan pula akan dibahaskan oleh sahabat saya sebentar sahaja lagi. Untuk tanggungjawab Baik, sebelum kita pergi lebih mendalam berkenaan dengan tanggungjawab sosial, kita perlu faham apakah itu maksud tanggungjawab. Tanggungjawab menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah boleh diistilahkan sebagai kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Manakala tiada pengertian yang khusus berkenaan dengan tanggungjawab sosial ini. Cumanya kita dapat simpulkan bahawa ia adalah satu kewajipan ataupun kemampuan seseorang individu itu untuk menjalankan kerja-kerja sosial demi kebaikan bersama dalam kelompok hidup bermasyarakat setempat khususnya. Baik, aras tanggungjawab sosial ini boleh dipecahkan kepada dua perkara. Yang pertama adalah individu itu memiliki nilai-nilai murni yang positif dan negatif tentang tindakan sesuatu perkara yang dilaksanakannya. Sebagai contoh, seseorang itu mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap alam sekitar dan tidak membuang sampah merata-rata dan mengamalkan konsep kita semula kepada bahan-bahan buangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang individu itu memiliki nilai-nilai murni yang positif dan negatif tentang tindakan sesuatu perkara yang dilaksanakannya apabila berhubungan dengan individu lain ataupun berhubungan dengan keluarga, komuniti, negara dan masyarakat di peringkat nasional. Sebagai contoh, program yang diadakan di Masjid Karyah, program gotong royong, diusahakan bersama tanpa mengira pangkat atau darjat seseorang itu. Dia juga tidak mengambil kesempatan di atas kepentingan individu selain bekerjasama dan bersepakat dalam menjayakan sesuatu program tersebut. Baik, seterusnya berkaitan dengan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Apakah maksud kesedaran nasional? Kesedaran nasional bermaksud kesedaran yang wujud dalam kalangan individu dan kumpulan dalam sesuatu negara, atau dengan kata lain, kesedaran yang wujud dalam kalangan rakyat sesuatu negara tersebut. Faktor tercetusnya semangat kesedaran nasional ini yang pertama adalah kepelbagaian. Kepelbagaian agama, kepelbagaian bangsa, kepelbagaian etnik di Malaysia itu sendiri. Yang kedua adalah kekuatan ekonomi sesuatu bangsa itu. Dan yang ketiga adalah penubuhan kurikulum pengajaran yang baik di peringkat bawahan sehingga atasan yang mewujudkan konflik kesedaran nasional itu dalam tanggungjawab sosial supaya masyarakat itu dapat memahami apa itu konsep kesedaran nasional yang perlu dipraktikkan di dalam setiap jiwa masing-masing. Seterusnya terakhir adalah tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Sebagai contoh, kita imbas kembali kepada peristiwa hitam yang telah berlaku pada tahun lepas yang membabitkan sebuah tapak perkhemahan di Batangkali, Selangor, iaitu Fathers Organic Farm yang telah meragut hampir 31 orang nyawa dan 61 orang cedera. Bila kita lihat terhadap insiden ini, kita tengok semua pihak berganding bahu, baik kerajaan, badan bukan kerajaan, badan beruniform, PBT, berganding bahu menyumbang idea, menyumbang tenaga, menyumbang kepakaran untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang terlibat dan memastikan operasi menyelamat ini berjalan dengan lancar. Ini adalah satu, orang kata, semangat yang baik dalam memupuk kesedaran nasional di peringkat masyarakat khususnya.
Seterusnya sumbangan kita kepada negara luar. Kalau kita lihat banyak persatuan-persatuan badan bukan kerajaan NGO menghantar bantuan asasi baik dari sudut bekalan makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, perubatan kepada negara-negara bergolak seperti negara yang dilanda krisis kemanusiaan, peperangan yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Syria dan sebagainya. Ini adalah semangat kesedaran nasional yang baik untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara contoh yang perlu diberi perhatian oleh negara-negara luar, terutama sekali negara-negara berkuasa besar. Dan saya yakin ini adalah satu saranan dan satu tindakan yang baik. Lebih-lebih lagi PBB ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu memuji tindakan kita untuk membantu negara-negara yang bergolak ini, insya-Allah. Terima kasih kepada Cik Syarul kerana telah menceritakan dan menjelaskan tentang keperluan tanggungjawab sosial. Jadi saya ingin menceritakan tentang kesukarelawan. Saya akan menceritakan definisi kesukarelawan, konsep kesukarelawan dan juga manfaat kesukarelawan. Okey, jadi saya akan mulakan dengan definisi dahulu. Kita masuk definisi sukarelawan. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, sukarelawan bermaksud orang yang lelaki melakukan suatu perkara dengan sukarela yang ingin memberi khidmat kepada golongan yang tidak diperlukan, yang mempunyai kelayakan tertentu. Okey. Jadi sukarelawan ini juga ia merujuk kepada perbuatan melakukan sesuatu tindakan dengan matlamat untuk membantu individu atau kumpulan tertentu. Okey, dia tidak melibatkan sebarang bentuk bayaran ataupun ganjaran yang dilakukan secara individu ataupun kolektif, serta dilakukan secara formal atau tidak formal. Okey, dalam erti kata yang lebih luas, okey, sukarelawan ni juga dia dilihat sebagai suatu konsep perkhidmatan dan perkongsian proses pendidikan ataupun pengalaman pembelajaran dan juga penglibatan aktif warga dalam isu-isu dan hal ehwal masyarakat. Ikut sejarah kesukarelawan di setiap negara, dia tak ada beza di mana untuk bersukarela pada mulanya disebabkan tanggungjawab terhadap negara dan perasaan ingin membantu yang tinggi. Okey, sukarelawan juga dia muncul dalam setiap masyarakat dalam bentuk berbeza, bergantung pada sejarah, ideologi, politik, budaya, agama, bangsa dan sosioekonomi negara. Okey, untuk menjadi sukarelawan ni juga dia ada beberapa ciri yang harus tertanam dalam diri untuk memastikan kerja-kerja sukarelawan mencapai maksudnya untuk memperkasakan komuniti. Antaranya ialah yang pertama, kecanaan dan empati. Yang kedua, bersedia untuk mengorbankan kepentingan diri untuk kemaslahatan umum. Yang ketiga, dedikasi dan iltizam. Yang terakhir ialah mendapat kepuasan atau rasa bangga dalam diri kesukarelawan. Seterusnya kita masuk kepada konsep kesukarelawan. Okey, terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan dengan sukarelawan. Yang pertama ialah kerja sukarela, iaitu yang bermaksud satu tindakan atau kegiatan atau khidmat atau aktiviti yang dilakukan secara sukarela. Okey, manakala yang kedua ialah sukarelawan yang merupakan manusia individu ataupun kumpulan yang terlibat ataupun melakukan kerja sukarela. Dan yang terakhir sekali adalah sektor sukarela yang merupakan hal-hal berkaitan permufakatan atau organisasi sukarela yang melibatkan kumpulan, kelompok, rangkaian jaringan, pertubuhan, pergerakan dan sebagainya yang melibatkan aktiviti-aktiviti sukarelawan itu juga. Seterusnya kita masuk manfaat kesukarelawan terhadap pembangunan sosial. Pelibatan dalam kesukarelawan mendatangkan kesan positif terhadap pembangunan sosial. Ini kerana kesukarelawan mendedahkan
dengan persekitaran yang membolehkan kita untuk membina hubungan dengan individu yang pelbagai, berkongsi idea dan pendapat dengan orang lain serta melebarkan jaringan sosial dengan semua segmen dalam masyarakat, sama ada melibatkan sukarelawan, masyarakat yang dibantu, organisasi sukarela maupun media sosial. Semangat kesukarelawan bukanlah satu perkara yang asing dan baru dalam masyarakat ini, kerana ia telah menjadi sebahagian daripada kebiasaan kehidupan masyarakat sejak berzaman-zaman. Sukarela bermaksud bekerja atas kemahuan sendiri tanpa dipaksa. Bagi masyarakat pula, penglibatan dalam kesukarelawan dapat memperkuatkan dan memperkasakan komuniti, meningkatkan integrasi sosial, membina kepercayaan dan ikatan sosial yang kuat, dan juga meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Antara manfaatnya ialah dapat memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat pada mereka yang lebih bernasib baik. Misalnya kejadian banjir yang melanda kawasan perkampungan banyak memusnahkan atau merosakkan kebajikan penduduk kampung seperti perkakas rumah dan pakaian. Oleh itu, sukarelawan yang datang membantu dapat menyumbang kepada kebajikan penduduk yang terjejas agar mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan selesa. Hal ini dapat membantu meluaskan kesedaran terhadap kesusahan atau masalah yang dialami oleh sebahagian masyarakat. Selain itu, sukarelawan juga telah membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Apabila menyertai aktiviti sukarelawan, pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang akan diperoleh. Seorang individu akan didedahkan kepada cara untuk berkomunikasi dengan baik ataupun berkomunikasi dengan lebih empati, menguruskan logistik dan sebagainya. Mereka yang terlibat dengan organisasi ini juga yang mempunyai ketua untuk menurut arahan dan golongan penerima yang akan mendapat bantuan dan rakan sukarelawan yang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, sumbangan masa dan tenaga untuk membantu orang lain dapat melahirkan perasaan puas, selamat dan bahagia. Melalui usaha yang dilakukan, hasil kerja dapat diperoleh dengan kadar segera seperti bekerjasama, mengecat rumah anak yatim, dapat menghasilkan dinding rumah yang cantik, berseri dan ceria. Selain itu juga, aktiviti gotong royong di taman rekreasi akan menjadikan kawasan tersebut bersih dan tenang untuk beriadah. Malahan juga, aktiviti kesukarelawan yang dilakukan bersama-sama masyarakat setempat dapat mengeratkan silaturahim dan ataupun mengeratkan hubungan sosial dan perpaduan umat dalam dipatri dalam kehidupan. Seterusnya saya akan menceritakan kesimpulan pada keseluruhan topik 8, iaitu tanggungjawab sosial dan sukarelawan. Ingin saya menjelaskan bahawa tanggungjawab sosial dan sukarelawan ini sangat penting dalam masyarakat nasional, di mana kita harus mendidik ataupun memupuk pada masyarakat lain agar cakna dengan sekeliling masyarakat, di mana dalam sekeliling kita terdapat satu individu ataupun kumpulan yang mengalami kesusahan. Jadi kita harus melihat pada sekeliling supaya kita dapat membantu dengan kadar yang mampu. Dan juga selain itu, kita perlu mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dan berbuat baik pada setiap insan, tidak kira agama, bangsa dan politik. Seperti mana kita dengar ayat ini, hablum minallah dan hablum minallah hablum minan nas. Jadi kita harus mengamalkan konsep ini sebagai orang Islam. Jadi dalam aspek masyarakat majmuk, kita harus melihat itu sebagai empati dalam diri, supaya kita dapat mencakna dengan keadaan sekeliling dan juga keadaan masyarakat sekeliling. Andai kata jiran yang mengalami kesusahan ataupun jiran-jiran yang mengalami kesulitan, sama ada keluarga ataupun bencana, jadi kita harus membuat kebaikan ataupun membantu sesuatu individu atau kumpulan dengan kadar yang kita mampu. Jadi setakat itu saja dengan kesimpulan saya hari ini. Saya berharap agar kita sama-sama membantu
masyarakat ataupun jiran-jiran kita yang berada di sekeliling. Wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.